Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal dan jawatan kuasa Masjid Al-Hijrah yang berkah ini, seterusnya muslimin muslimat yang berwakil rahmati Allah sekalian. Pertamanya kita syukur kepada Allah kerana pada malam ini dapat kita menyambung pengajian Al-Hikamil Ata'iyah kita ini, dan kita telah pun sampai ke muka surat berapa dah tu? 178. Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani telah berkata, sesungguhnya kami sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Ini Imam Syaukani menafsirkan ayat yang mana wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru. Ayat yang turunnya malaikat Harut dengan Marut yang membawa ujian sihir kepada manusia. Sedangkan dia kata, aku ni ujian bagi kamu manusia. Tapi ada setengah manusia nak belajar sihir, nak menyihir di kalangan mereka, sehingga dikatakan yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Al-Quran kata ilmu sihir yang mereka belajar itu sehingga menyebabkan dengan izin Allah juga terpisah laki dan juga isterinya. Laki dan juga isterinya. Macam kita ni tuan, pernah disihir. Kita semua ni laki bini kerja kerajaan, lalu terpisah. Seorang di Terengganu, seorang di Jawi. Itu dipanggil sihir, terpisah laki bini. Faham tu? Musibah kita panggil. Saya kalau jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang saya buat, suami isteri kena duduk sekali supaya mereka jaga anak-anak mereka. Itu dia. Mungkin ramai orang seronok dengar. Sebab apa? Dapat duduk sekali. Sambung lagi tu, apa dia kata? Dan sesungguhnya kata-kata ini merupakan penghinaan daripada kedua-dua malaikat, kerana ia ditujukan kepada sesiapa yang nak sesat. Dia kata, aku ni ujian, aku ni mari ajar ilmu sihir. Sihir ni pula tak ada benda baik, malaikat jadi buruk. Buruk kepada kesannya orang yang terkena sihir dan kepada pengamal sihir. Dalam hukum Islam, mana-mana pengamal sihir hukumnya dibunuh. Yang ramai itu amaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimah janganlah kamu kufur, ialah sebesar-besar peringatan. Kita ni kalau pitih banyak, tubuh badan sehat. Saya ni kurang sehat sikit malam. Panas badan, mari panas. Itulah ingat
dekat isyak lagi nak berhenti tu. Asalnya panas badan. Kalau saya panjang-panjang sangat pun tuan-tuan panas hati. Jadi saya berhenti kat isyak tu lagi. Okay. Kalau pun kita sehat atau panjang umur atau pitih kita banyak, tetapi Allah menghalang kita dari iman dan Islam, yakni kita tergolong golongan kufur kepada Allah. Kufur nikmat, kufur rezeki, kufur sifat pengabdian diri kepada Allah. Dia bawa kereta besar, dia selisih dengan orang naik basikal. Siapa? Tok Bilal. Dia pun buka cermin kereta. Dia kata nak pergi mana tu? Nak pergi bank masjid. Awak ni yang pergi bank semua tu jadi miskin. Cuba jangan-jangan pergi masjid macam saya ni. Nescaya kaya. Ini dipanggil kufur. Kalaulah kita kufur, sekalipun Tuhan beri semua benda kepada kita, tidak ada guna hidup. Tak ada guna. Jadilah mereka ini seperti orang-orang yang tidak ada akidah. Makan minum Tuhan beri, dia makan, tapi dia tak bismillah, apatah lagi nak syukur dan infak. Nyawa Tuhan beri, dia menafas tiap-tiap hari. Macam mana menafas? Gini. Siapa buat contoh pun tak apa. Kata ulama, sewaktu kita nafas ni kena bimbang sikit. Bimbang sebab apa? Sebab mati kita dalam dua keadaan saja. Sama ada tengah tarik nafas, pun rebah mati, atau hembus nafas sudah tidak dapat tarik lagi, pun mati. Maka orang yang boleh ingat waktu tarik hembus nafas, tarik hembus nafas, ingat ke Tuhan, ini dipanggil orang yang selamat dari lalai. Sebab setiap hembusan dan tarikan nafasnya itu dia beringat ke Tuhan. Saya baru balik dalam 4 hari sudah, datuk saudara saya meninggal di Felda Neram 2 Ceneh Baru. Dia sebelum ni pun mari sekok dada semua dah gerah. Yelah, kita tengok cara dia makan pun takut kita tengok. Minum teh mak dia buat di rumah, tapi memang sedap sungguh. Tok saudara saya puan memang keluarga saya ni jenis memasak. Memang jenisnya masak. Jadi makan tu, oh lah, siapa ni kalau makan kedai orang, wah tidak sedap. Padahal orang kata sedap dah, pasal keluarga jenis masak. Lalu makan sedap tu. Nak makan. Jadi imam dah larat Allah, pasal apa kenyangkan, apa kedada. Okey. Malam tu dia tengok TV. Dia tengok TV lah, orang bohong sikit ni, dia tengok program perdana kan, tanah kubur. Lepas tu dia tengok cerita apa binatang tu, National Geography lah binatang tu, tengok. Lepas pada tu mari sekok dada. Dia kata sekok dada aku ni. Dia tak ambil minyak panas tu, habis cuma rasa lega sikit, dia sambung tengok TV. Lepas tu mari tak sedap badan gitu gini, suruh turuk. Kita turuk panggil orang sebelah tu, panggil. Dia kata, Ji, saya ni rasanya tak ada umur nak habis dah ni. Dia kata gitu. Tolong Haji sekian anak saya ni nak menikah bulan 6 esok. Lepas tu begini, habis umur ni. Tapi Tuhan alhamdulillah semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis umur. Nah, itulah rupanya sebesar-besar nikmat bila akhir kalam kita menyebut Allah. Waktu tu tuan, motor kita, kereta kita, rumah kita dah tak akan fikir sikit. Ini yang kita kata besarnya nikmat itu. Kalau Allah menghalang sehingga kufur kita, maka tiada lah gunanya. Sebab itu dia kata begitu, janganlah kamu kufur
Itu maksudnya sebesar-besar peringatan. Yang memberi makna seolah-olah perbuatan sihir ni boleh bawa kepada perbuatan yang sama dengan orang kafir. Hak sihir ni amalan orang tak percaya Tuhan. Sebab apa membuat sihir? Aku nak ke bini dia, tapi dia dapat juga. Kan Islam ni ajar takdir. Islam ni ajar ketentuan Tuhan. Jadi mu ni siapa tak puas hati macam tak percaya ke takdir. Betul. Orang bukan Islam memang kalau nak buat benda mesti dapat, mesti boleh. Kalau tak boleh, malu aku, bunuh diri sanggup. Ini dipanggil tidak percaya pada takdir. Jadi kalau perbuatan sihir ini walaupun berlaku dengan kehendak Allah, tetapi perbuatan orang tak ada hubungan dengan Tuhan. Pertama, Tuhan larang. Kedua, perbuatan ini menunjukkan kita tidak redha atas apa berlaku. Ketiga, nak wifuah nafsu jahat itu. Apa? Alang-alang aku tak boleh, mumpung tak boleh. Maka diambilnya katok, dipengatnya di bawah. Saya sebut dah pengat dulu. Minggu lepas saya sebut dah pengat. Cuma saya tak nak panjang. Waktu tu saya lupa. Saya pun dipengat waktu tu. Siapa dah ingat nak khabar. Minggu ini saya akan beritahu. Dikurungnya katok tu di bawah tengku, menyebabkan akad nikah. Allah tak boleh. Sihir dipanggil ilmu pengat. Saya belajar rawatan Islam. Yang Tuan Guru Arundik, saya ingat dia sebut pengat. Bahkan 2 minggu sebelum saya pergi melawat, kami 2 orang pergi melawat malam, jatuh di rumahnya, patah tulang toki, pergi melawat. Sihir itu nama. Jadi jangan sampai jadi perbuatan seperti orang-orang kafir. Orang memang kita tahu tahun 70-an dulu ataupun mungkin awal lebih lagi, bahkan awal-awal 80-an masih ada orang beramal ilmu-ilmu itu. Sebab dulu tuan, nak boleh binti tak macam sekarang mudah sikit. Sekarang mudah boleh binti, mudah. Tuan tak sikit nisan, balut sikit pada lutut, lalat pemario. Dia tu menyakit kaki, boleh 200 lagi. Jalan 200 lagi. Makannya begitu. Orang ajak mari siang, mari makan. Awak nak minta order lah. Saya nak McDonald, Big Mac 1. Lepas tu, sedap pula dia. Maknanya tuan sekarang mudah sikit boleh duit. Dulu payah. Jadi orang ni nak dapat satu benda terpaksa macam-macam. Ilmu kebatinan, ilmu setia. Qul in kuntum tuhibbu, dia baca bawah pokok besar. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ya Maimun bin Ruslan yuhibbukumullah. Katakanlah kalau mu cintakan Allah dan Rasul, ikutlah Maimun bin Ruslan yuhibbukumullah. Dia baca seketika matahari nak terbenam. Sama dulu. Sekarang dah baca dah gitu. Orang dah tak seru dah CD guru, CD aku berkat la ilah, tak ada dah. Sekarang orang main kuasa PT. PT ni tuan boleh buat macam-macam. Mau jangan kira kau Ustaz Siti mengajar macam ni, aku PT mau 500. Baik tuan, kau mungkin Ustaz jangan kira gini. Contohnya saya tak ada berlaku ni. Contohnya. Sebab itu sekarang sihir yang besarnya adalah kebendaan. Sebabnya fungsi dengan sihir yang berlakunya mencari keadaan serupa. Iaitulah semua asasnya nafsu. Setan dia akan guna, dia tak kira sihir, tak kira apa, asal manusia rosak saja. Kalau awak rosak dengan sebab duit, duit itulah sihirnya bagi. Baik tu orang sekarang tuan, kalau nak orang buat, dia pergi ke gym, tahu tempat gym, dia nak suruh badan macam kita lah. Kalau puan lalu kan kita tahan nafas tu, jadi nak suruh naik gagak molek badan dia. Okey, dia pergi ke gym, dia tanya instruktur tu, dia kata, bang, berapa bulan abang main badan besar ni? Dalam 3 bulan lebih. Nasi dah makan, semua dah makan.
makan ubat-ubat dia sikit, Milo dia ke apa gitu je. Okey, baik. Cuba abang tunjuk saya mesin dia banyak. Saya hari pertama mari, mesin mana yang kalau saya main orang puan suka. Dia kata gini, mesin satu je orang puan suka, mesin ATM. Dia sungguh, rupanya sungguh. Maknanya saya kata di sini sihir yang besarnya pitih. Jadi saya buat contoh. Tuan boleh faham itu saya buat contoh. Syekh Zarruq berkata, ayat ini sebagai ujian bagimu. Syekh Zarruq ni yang mensyarahkan kitab Hikam Ibn Athaillah. Syekh Zarruq saja tuan, kita baca sejarah dia. Dia syarah kitab Hikam sampai 17 kali. Kebanyakannya hilang. Ada sebahagian dicuri orang. Pun orang curi dah lama. 17 kali dia syarah Hikam. Sama ada kamu berhenti bersama-sama kami kerana kamu dihijab daripada Tuhan kami, maknanya mu ikut aku ni mari ajar sihir, mu ikut sama dengan aku kerana kamu dihijab. Aku dah khabar, aku diam saja. Atau kamu menanti kurniaan Tuhan lantas mensyukuri nikmat Allah. Kata Ibn Athaillah, nikmat ni ada dua, satu zahir, satu batin. Nak terjemah mudah, satu nampak, satu tak nampak. Nak terjemah mudah lagi, satu hak sedar, satu lagi jarang kita sedar. Itu dia ya. Bahkan naiknya matahari setiap pagi dan terbenamnya pada waktu petang merupakan nikmat yang orang tak sedar. Kerana dia ingat sunnah alam. Cuba bayang, kalau matahari dah naik dan tak terbenam, mati kita satu hari. Orang puasa tak tahu nak sahur kat mana, nak buka kat mana. Kita nak hantar anak sekolah tak tahu waktu berapa, dan cikgu sekolah nak tukar jadual tak tahu pukul berapa. Besar nikmat Tuhan setiap hari. Cuma kita sedar ataupun tidak. Sebab itulah tuan, kita antara benda yang kena syukur, lamanya barzah berbanding dunia. Bayangkan kalau dunia terlalu lama kita duduk, terbanyak mana kemaksiatan kita buat pada Tuhan. Tu kita kena syukur, alhamdulillah Tuhan. Sekurang-kurangnya aku duduk dunia sekejap, buat pahala sikit, kamu gandakan banyak. Buat dosanya banyak, kamu tetap kira satu. Itu pun sabit dengan hadis Nabi sebut, sesiapa buat jahat kemudian dibuat baik, dihapuskan jahat itu. Ini berdasarkan hadis yang mana Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal dalam perjalanan nak pergi ke Yaman sebagai duta Islam. Nabi kata ada 4 benda Nabi pesan pada Muaz. Pertama, ittaqullah, takwa pada Allah. Kedua, uzkurullah, sebut Allah, zikir, ingat sama. Ketiga, dia kata wa atbi'is sayyi'atal hasanah, iringi keburukan kamu buat dengan kebaikan. Kalau tersalah buat buruk, iringi dengan baik. Contoh, ustaz mari nampak, kita kata apa? Itu kita buat buruk. Maka astagfirullahalazim, aku dah mengutuk tok guru aku. Iringi kebaikan. Ustaz mari saya nak ajak makan lepas kuliah. Contoh. Ini contoh saya kata. Dan keempat, iaitulah apa dia keempat tu. Yang keempat tu apa dia? Pertama ittaqullah, kedua uzkurullah, dan keempat bergaullah dengan baik sesama manusia. Bergaul baik dengan manusia. Kita ni tuan, satu benda kita tak tahu. Apa orang sangka tentang kita, kita tak tahu. Entah saya ni tuan, ialah tuan ni ramai, saya anggap Kemandan 12,000 orang ni sampai ke belakang. Entah apa tuan sangka, saya tidak tahu. Tak tuan kata baik, ialah tak kata kita tidak tahu. Tetapi kena buat baik dengan orang semua. Assalamualaikum tuan. Semalam saya forum, tak cerita lah kat mana. Jadi panel forum tu pula dengan saya semalam, nampak masa muka. Masa baru sampai masa, saya tak sudah.
ke aku ni ada benda, mari kita fikir. Tu saya kata kita tak tahu pandang orang pada kita. Tu pun saya perlu cium kepala, minta maaf ada salah silap, begitulah. Ya, mana nak khabarnya, mungkin dia tidak begitu, saya je memikir. Tapi satu benda kita kena letak, kita tak tahu apa pandangan orang pada kita. Tetapi yang mesti kita buat, kata Nabi, 4 ingatan tadi kepada Muaz. Yang keempatnya ialah apa dia? Bergaulah dengan baik dengan manusia. Bila kita baik dengan orang, kita mati pun ramai orang mati. Orang nak tengok kita, nak mari. Pasal ruh dia baik sangat dengan aku. Aku nak pergi juga. Walaupun tak urat badan, pasal nak bawa kereta, ayo nak kita tengok. Kawan baik sangat. Itulah. Syekh Abil Hasan Al-Tustari bersyair, fala taltafit fis sayri ghairan wa kullu ma siwa Allahi ghairun fattakhidh dhikrahu hasna wa kullu maqamin la takum fihi innahu hijabun fajidda as-sayra wastanjidil auna wa mahma tara kullal maratibi tujtala alayka faqul anha fa'an mithliha qulna wa qul laysa li fi ghairi dhatika muqadabun fala suratun tujla wala qarfatun tujna. Jangan berpaling dalam perjalanan kepada selain Tuhan. Setiap apa, tengah susah, tengah senang, tengah gini, tengah begitu, jangan berpaling dari Tuhan. Terus kata dia, selain Allah adalah lain, selain Tuhan tu lain. Jadikanlah zikirnya pendinding supaya tak lari daripada tuju ke Tuhan. Ingat Allah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah. Maknanya supaya terus dengan Tuhan. Yakin Tuhan nilai kehambaan kita. Yakin Tuhan tengok apa yang kita buat ini. Inna lillah, kita mari dari ini. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan balik kepadanya. Maknanya kalau ingat begitu, tak bolehlah buat begini, kena buat baiklah semua, kena ikut Tuhan nak lah. Itu dia. Kerana zikir macam kita bertunang sebelum pergi luar negara. Contoh, orang luar negara pening gitu, hari daftar tu macam-macam. Orang puang, kalau lelaki dah sudah. Kita bertunang dah, sabar. Ingat banyak-banyak tunang kita. Maimu, contoh gitu lah. Maknanya supaya jadi pendinding. Mana Ustaz sebut Maimu saja dah. Allah saya Siti, nama Siti lain. Okey, sambung lagi tu Ustaz. Dan setiap makam jangan berhenti padanya, yakni biar meningkat makam itu. Jangan terasa aku ni semayang 5 waktu sehari semalam dah di masjid ni. Pembayang baca Quran. Isnin kami puasa. Umrah berasa dalam 13 kali dah. Haji je baru 2 kali Ustaz. Saya rasa saya selamat dah diam saya. Jangan berasa begitu. Terus kita sampai asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu maksudnya. Jangan berhenti setiap makam. Sebab tu ada wali Allah yang kita baca manaqibnya, biografinya, dia buat dosa ke Tuhan sampai umur 60 tahun. Boleh bayanglah Tuhan, dosa macam-macam lah. 60 tahun tu buat Allah. Satu orang umur sekarang 63 tahun. Orang tu masa muda ni Tuhan, tak ada orang dah kenal. Semua memang dia buat belaka. Dia pun khabar saya, buat belaka saya. Benda sebut buat belaka. Hak orang baru nak buat tu saya buat lama dah. Umurnya dalam 60 tahun. Tak macam mana mari hidayah. Dia pergi semayang celang celuk. Celang celuk tahulah, kadang pergi kadang tak. Semayang Jumaat. Orang kampung semua terkejut tengok dia mari semayang. Menunjukkan dia kata, Allah, aku ni jahat sangat.
Sampai orang kata mari mayat, mujur dia tak beli atur raya je. Kalau dia beli orang kata ni atur raya dia, bukan dia. Nak kata orang tak percaya ke dia. Maka dia pun berubah, ikut belajar ilmu. Dia duduk tempat pustaka baca buku. Dia selalu ke rumah saya. Di ruang tamu tu saya buat tempat baca lah, buat maktabah, buat pustaka. Dia baca lah buku. Dia tanya, Ustaz, betul ke begini-begini? Katanya, kat mana baca ni? Dia kata kat sekian-sekian. Saya tak bersebut nama dia lah. Kat mana baca ni? Dekat sekian. Okey, bagus, alhamdulillah. Malam ni kita nak kena pergi sini. Dia kata boleh Ustaz? Tolong aku buku. Mana orang dia nak kebaikan. Salah seorang waliullah, dia buat dosa sampai umur 60 tahun. Tiba-tiba dia rasa insan. Dia mula beramal umur 60 tahun. Umurnya 80 tahun dia sempat menjadi ulama dan sempat menjadi waliullah. Allah Tuhan. Maknanya kita ni kadang tak tahu dalam hidup kita ni tak macam mana kesudahan kita. Tak macam mana orang yang kita tak sangka bukan itu. Lepas tu saya kata tadi, jangan berhenti makam. Berdasarkan syair ini, terus beramal. Terus beramal. Cuba kita tengok tahun lepas. Saya baru bentang satu paper, Hedonisme dan Budaya Barat. Hedonisme dan budaya barat ini kita bentang dalam muzakarah baru ni, nak dapat satu keputusan dan panjangkan kepada pihak kerajaan supaya mengambil perhatian. Antaranya hedonisme, hiburan yang melampau-lampau. Hedonisme ni dia punya satu pahaman. Kalau semakin banyak berhibur dan gembira, itu positif dalam hidup. Cuba tengok tahun lepas. Apa berlaku? FMFA. Apa dia? Festival Music Festival Asia. Tuan tahu semua ni. FMFA, Festival Music Festival Asia. Dia punya tema dia safari. Maknanya kalau terjemah muda, tema dia menggila. Music tu menggila. Tuan tahu dia punya gila tak gila. Tepat hak menyanyi festival muzik tu, dia akan menyanyi lebih kurang 3 hari ke seminggu tanpa henti. Dan tepat hak menyanyi berhibur festival muzik tu, ada 5 pentas. Banyak lagi, tak tahu 5. 5 ni tak akan berhenti. Dan terpulang, tuan nak dengar muzik mana? Saya nak dengar muzik Dendang Anak Tani lah, El Ramli. Di situ tepatnya tuan, pergi. Puas dah dengar lagu hak jenis gila tu, di ujung sana, pergi. Hak tengah ni apa? Ini jenis menora, roda, bana, agaknya lah tak ada situ. Tapi dia tak berhenti. Tuan boleh bebas pilih kat mana. Allah Akbar. Saya tak pergi orang cerita sebab saya nak bentang hedonisme. Bila saya dengar orang boleh pilih lagu 5 petah tanpa henti, saya teringat di Terengganu Darul Iman. Terengganu semua apa dia? Tempat jual kuih. Dia ada di Terengganu tu, cabang sekolah Khairiyah tu, dia ada tempat jual kuih. Kuih tu tradisional lah. Nak beli takjil serban, tu akak ni nebat situ, Serawa sini, lopak ikan, cendol, tepung bunga. Allah. Tepat tu tuan tengok, ya Allah, habis kedok dah. Berapa ramai orang nak makan, bebas tuan pilih. Begitulah festival muzik tu tuan, menggila orang nyanyi. Akhirnya 6 orang remaja kita mati sebab tu Ustaz suka sangat ke tengah tarik lagu sedap kat chorus ke apa? Dah dia mati overdose dadah. Lalu ada orang cerdik sikit, tu kata Ustaz dadah boleh jangan overdose je. Dah boleh overdose dadah. Sebelum dihisapnya dadah itu, mereka beramai-ramai meminum arak secara berjemaah. Allah.
mabuk, cocok dada pula. Jadi kau apa? Saya tengok satu ayat. Kamu ceritalah kau ni. Tengok. Tangannya mengekok ke dalam, matanya terbeliak ke atas. Apa kata tafsir ayatul ahkam? Sesiapa yang mati dalam keadaan mabuk, dibimbangi matinya sama seperti menyembah berhala. Oh, itu yang kita takut. Allahumma alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, kita sambung. Maka bersungguhlah dalam perjalanan menuju Tuhan, dan mohonlah pertolongan sampai kepada Tuhan. Dan yang akan kamu lihat setiap martabat itu jelas ke atasmu tugas diselesaikan. Seumpamanya kami selesaikan ubudiyah kita dengan Tuhan, Tuhan pun penuhi janji kita pada kita. Dan katakanlah tutup dan bagiku selain zatmu tiada lagi satu bentuk pun yang jelas dan mata yang berkedip, semuanya di dalam ilmunya Tuhan. Berhenti ada 3 jenis, iaitu berhenti kerana memadai. Cukup atau sekarang pukul 8 lebih tadi, cukup dah. Nanti dipanggil berhenti kerana memadai. Kita nak tengok martabat tuan-tuan ni duduk kat mana. Pertama, cukup memadai. Okey, kita tengok. Berhenti untuk melihat kesudahan. Apalah kata kita berapi. Kita tengok lagu mana sudahnya. Berapi, tuan tu berapi. Ketiga, berhenti untuk berjinak-jinak. Ini dia katanya kerana dia tidak mahu berpindah kepada makam berikutnya kecuali dia duduk di laman martabat yang sampai. Sebelum kita pindah rumah besar, rasa rumah kecil dulu.
Sebelum kita pergi rumah bini, duduk rumah bini dulu untuk berjinak-jinak. Syekh Zarruq berkata, sebahagian golongan sufi berkata, berhentinya golongan bersalin, yakni 7 Tuhan. Murid itu mana orang yang menghendaki menuju jalan pada Tuhan. Orang yang berhenti lebih bahaya daripada orang yang lemah. Dia berlari macam kacil lawan dengan kura lawan arenat. Arenat berhenti, kura ni lemah, tapi dia terus. Bahaya berhenti berbanding orang lemah. Sebab apa dia kata? Hal ini adalah kerana lemah boleh dikuatkan dengan taubat bersungguh-sungguh disebabkan cuai, ataupun mujahadah sungguh-sungguh kerana nak mencapai maqam Tuhan. Boleh usaha. Tapi kalau dah berhenti, habis. Inilah kunci segala penghalang dan hijab. Macam kita berhenti kerja, habis dah lah. Kalau kita minta cuti tanpa gaji, lain sikit. Kecuali berhenti sebab nak jadi menteri ke PM, itu dah apa. Ibn Abbas berkata, aku dapati kalam guruku Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili cukup mengagumkan, katanya, i'lam annaka idza aradta an yakuna laka nasibun mimma li awliya'illahi ta'ala fa'alaika bi rafdin nasi jumlah illa man yadulluka 'ala Allah ta'ala bi isyaratin sadiqatin wa a'malin thabitatin la yanqudhuha kitabun wa la sunnatun wa a'rid 'anid dunya bil kulliyati wa la takun, bukan bil kulli tu, bil kulliyati. Dia tersilap satu tu. Dia tersilap bil kulliyati. Wala takun mimman yu'ridu anha liyu'ta syai'an 'ala dhalik bal kun fi dhalika 'abdan lillahi amaraka an tarfuda 'aduwahu fa in ataita bihataini al-khaslataini al-i'radu 'anil nasi waz-zuhdu fid dunya fa'aqim ma'allahi bil muraqabati wa iltizami at-taubati bir ri'ayati Allah wal istighfari wal inabati wal khudu'i lil ahkami bil istiqamati. Maksud dia, Abu Hasan Syadzili ni dia juga guru Ibn Athaillah. Dia nasihat, ketahuilah manusia, jemaah masjid Al-Hijrah, ditulis itu, jika kamu ingin mendapat kurniaan sebagaimana wali-wali Allah, maka hendaklah kamu meninggalkan manusia secara keseluruhannya. Jangan gantung manusia, jangan bergantung. Melainkan mereka yang membimbing kamu mentaati Allah. Guru-guru kita yang bimbing pada Allah dengan isyarat yang benar dan amalan yang benar juga sabit, yang tidak dibatalkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maknanya memang Quran hadis pun suruh, tak pernah nasah mansuh, tak pernah larang. Dia ajar kita suruh buat gitu, kita ikut. Ini guru yang membawa kepada Tuhan. Selain pada ni, tinggalkan dunia, tinggal bergantung pada manusia. Dia kata, kalau mau nak dapat seperti wali, sebab wali Allah ni itulah yang mereka buat. Berpalinglah daripada dunia secara keseluruhannya. Allah, berhenti kerja, jual kereta, jangan duduk rumah, tidur di masjid. Itu bukan maksudnya. Maksudnya siapa tukar halal haram. Rumah kena ada, kerja kena ada, anak bini kena ada. Sebab apa? Sebab itu tuntutan agama. Berpaling pada dunia ni, siapa benda yang haram pun jadi halal. Contoh, kita mancing di kolam orang, lalu orang mari tanya kita, tanya tu guru, atau orang mari tanya kita, Ustaz, saya nak tanya hukum apa? Nikah ni Ustaz, besar ni, okey, saya mancing tadi di kolam orang. Kolam orang? Apa hukum Ustaz? Astaghfirullah, haram hukumnya. Awak mencuri. Allah, saya salah.
Saya ingat kepala ni nak pergi ke bahagian ustaz, badan awak balik. Nanti saya tengok hukum ya, takut ada khilaf kalau itu dipanggil itu ni, itu dipanggil situ dunia. Berpalinglah daripada dunia secara keseluruhannya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya untuk dikurniakan sesuatu. Bahkan jadilah seorang hamba semata-mata kerana Allah. Maknanya dia berpaling kerana nak dapat benda lain. Jangan juga aku tinggal dunia ni sebab nak dapat martabat jadi sekian, karamah. Jangan. Sebenarnya ikut Tuhan punya. Karamah dan karamah Tuhan beri. Karamah bukan tujuan dalam hidup. Sebab Ibn Athaillah kata karamah atau keramat-keramat itu panggil itu, keramat yang paling besar bukan berterbang di udara, jalan atas air, bukan. Kata Ibn Athaillah, karamah imbraket kemuliaan yang paling besar Allah kurniakan kepada seseorang ialah apabila bertambah kebaikan padanya. Apatah lagi yang meninggalkan maksiat tiba-tiba jadi ahlu ta'at, itu dipanggil orang yang mendapat karamah, kemuliaan. Hak jalan atas itu keramat kecil saja. Yang besar mesti jadi ahlu ta'at itu. Ini kata Ibn Athaillah. Orang kita dia belajar ngaru. Dia kata tasawuf kena ada keramat, tasawuf kena tidak gitu. Dia menyuruh kamu menolak musuhnya, yakni syaitan. Maka sekiranya kamu datangkan dua perkara ini, iaitu pertama, berpaling daripada manusia dan zuhud dalam urusan dunia, dan laksanakanlah perintah dan arahan Allah dengan berasa sentiasa di bawah pemerhatiannya. Beriltizamlah untuk bertaubat dengan memelihara diri. Maknanya kalau kita berpaling daripada manusia, zuhud dalam urusan dunia, maka hendaklah kita terus beramal dengan apa yang sungguh. Iltizam ni melazimi, iltizam melazimi untuk taubat semua. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, banyaknya silap aku ni Tuhan, aku ni pahala tak banyak mana, dosa pun semakin timbul, umur tak berapa banyak dah mudah. Maknanya dipanggil istighfar. Memelihara diri dari melakukan dosa. Istighfar sambil jaga jangan buat dosa. Istighfar sambil jaga jangan buat dosa. Beristighfar, bertaubat, dan tunduklah mematuhi segala peraturan secara istiqamah, insya-Allah. Maka orang ini akan duduk di dalam peliharaan Allah Azza wa Jalla, dan sampailah ia kepadanya Allah. Apabila situ tuan, kita akan masuk di masa akan datang. Hikmah ke-21 pula akan datang. 21 pun tak panjang tu, tuan-tuan boleh baca sendiri je rumah. 22 pun pendek, boleh baca juga rumah. Saya tengok ni pendek-pendek kata ni. Dan lalu kita pulang, saya berehat dulu rumah, baca sekadar itu. Wallahu ta'ala a'lam. Siapa-siapa yang belum ada sirah Nabi yang saya sebut minggu lepas, sirah yang dianggap paling lengkap di dunia abad ini, masih hadir dengan saya tu, tuan-tuan boleh dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.